tindakan kita ni lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum tu, saya nampak pun ada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh menjadi kita punya pembaca doa secara ad hoc. Mula-mula saya berfikir untuk kita baca Fatihah dan yang lain baca mengikut amalan masing-masing. Tapi oleh kerana ada Ustaz, saya berbesar hati untuk menjemput Ustaz untuk mendoakan majlis kita ni, program kita supaya diberkati, lain pun selalu supaya lain pun bagus. Okey, dengan hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya untuk Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkah-Mu ke atas kami. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan taklimat pembudayaan kajian tindakan guru pada petang ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesehatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan dalam melaksanakan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradah-Mu, kurniakanlah kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tanggung jawab kami dan anugerahilah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua bidang yang kami ceburi. Ya Allah, ya Farijal Ham, wa ya Kasifal Gham, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami orang yang istiqamah dalam menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa, dan agama. Seterusnya, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat di sisi-Mu. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara kami sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayathbawna saqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Okey, jadi kita tidak mau membuang masa, kita teruskan dulu. Sebelum itu, di manakah slide kita? Sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu cikgu. Bersama-sama saya juga di sini adalah dua orang JU Jurulatih. Jurulatih kajian tindakan yang telah dilantik khas oleh EPRD, iaitu Cikgu Sharon Paskol, Guru Cemerlang SMK Seri Nangka, dan juga Cikgu Maria Derum daripada SKT Nambak. Jadi kami bertiga ini merupakan JU yang dilantik daripada EPRD untuk membantu guru-guru kita di daerah Tuaran untuk dalam melaksanakan ataupun membudayakan kajian tindakan. Okey, Cikgu Sharon akan share. Okey, sekejap lagi ya. Kita teruskan saja ni ya. Kita teruskan supaya kita cepat dan kita boleh selesai sebelum hujan lagi turun. Okey, update sejak kamu punya kehadiran. Saya akan cek juga tuh. Saya nampak. Okey. Boleh nampak sudah kan semua? Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang pada semua guru dalam taklimat pembudayaan kajian tindakan guru dibimbing bersama SIC. Okey, itulah ada SIC juga berada di dalam sini ni dan juga
pegawai SPB. Okay, kami inilah yang akan membantu dalam pelaksanaan pembudayaan kajian tindakan ini bersama dengan Cikgu Sharon dan Cikgu Maria Derum. Okay, tahniah saya ucapkan kepada guru-guru yang hadir. Okay, jadi kita tengok objektif kajian tindakan untuk hari ini ya. Okay, objektif kita yang pertama tu adalah, okay, next. Maafkanlah slide kalau tidak apa, sebab mungkin selain Cikgu Sharon pun agak bergoyang-goyang juga ni. Untuk pengetahuan slide saya ni ada soalan-soalan. Jadi saya akan sebut ya ikut namanya. Jadi ambil perhatian. Masih takut lagi. Ambil perhatian sebab slide ni ada soalan. Setiap penerangan saya akan bagi soalan. Okey, ini adalah objektif kajian untuk hari ini. Untuk kita punya taklimat pembudayaan kajian tindakan guru dibimbing bersama SIC. Okey, yang pertamanya adalah objektifnya kita sambut saranan daripada JPN. Okey. Untuk semua guru didedahkan kepada pembudayaan kajian tindakan ni. Jadi kepada yang ada nama di sini dan hadir di sini adalah merupakan satu peluang ataupun saat-saat yang bermakna untuk kalian. Tidak perlu lagi ikut kursus di mana-mana yang berbayar. Kita JPN telah meminta untuk semua daerah mengadakan taklimat ini untuk diberi pendedahan kepada semua guru pembudayaan kajian tindakan ini. Okey, dan juga fungsi SIC ni dan juga pegawai lain di SPB ni adalah sebagai pegawai pembimbing kepada guru-guru di terutamanya di dalam daerah Tuaran ini dalam pelaksanaan amalan terbaik. Contohnya kajian tindakan ataupun PLC dan juga inovasi. Apa-apa keperluan guru ataupun guru ingin berkarya dalam bentuk kajian tindakan ataupun PLC ataupun inovasi, kami inilah di sektor pembelajaran inilah yang akan membantu guru-guru semua. Okey. Dan juga menyedari bahawa pembudayaan kajian tindakan ini akan dapat membantu guru-guru untuk meningkatkan prestasi pembelajaran. Apabila satu isu itu dapat diselesaikan, guru buat kajian dan buat tindakan, dan diharapkan hasil kajian dan tindakan tersebut akan dapat menaikkan prestasi pembelajaran dan murid pun akan mendapat kemahiran yang lebih lagi semasa PDP. Okey, itu antara objektif. Saya harap boleh tercapai apabila kita selesai nanti. Walaupun tidak banyak, tapi ada yang cikgu-cikgu ataupun guru-guru semua bakal pengkaji ini dapat. Okey, kita teruskan sejak kepada slide kita. Cikgu Sharon. Kita bersabar siap dengan line. Saya pun tidak tahu nih kamu dengar atau tidak nih. Ataupun saya shock sendiri sejak sebab di sini pun hujan, line pun tidak berapa. Okey, kita tengok slide yang pertama tu. Okey. Penaraju kajian tindakan. Yang paling atas sekali dari mana wujudnya kajian tindakan ni adalah daripada unit pembangunan pembudayaan penyelidikan ataupun kita panggil dia sebagai EPRD di Kementerian Pendidikan. Okay, bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan. Biasa orang panggil BPPDP. Tapi kalau saya lebih suka panggil EPRD, senang. Okay.
minta maaf, saya tiba-tiba terkeluar. Cikgu Sharon dengan Cikgu Maria, ready-ready saya kalau saya terkeluar, tolong backup. Memang line saya pun tidak berapa bagus pula hari ini. Tapi kita teruskan juga. Okey. Kita tengok di sana peranan guru. Kita inilah peranan guru dalam kajian tindakan ni. Apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita buat sebagai pembudayaan. Dengar bahkan suara saya, minta maaf kalau saya terkeluar tu memang lain betul. Okey, guru ni dia merupakan ejen perubahan. Kitalah yang akan membuat perubahan di dalam PDP kita. Okey, kitalah yang menjadi kita yang tahu murid kita macam mana. Okey, kita juga lah pencetus budaya inovasi. Kita lah yang melahirkan generasi mampu berfikir. Itulah kenapa guru ni diajak untuk membuat kajian tindakan. Sebab kita yang berada di lapangan, kita tahu macam mana merubah anak murid kita, PDP kita. Kita lah yang sentiasa berfikir macam mana kita mau menginovasikan PDP kita. Dan itulah, kita lah juga yang akan melahirkan murid-murid ni ataupun generasi-generasi yang mampu berfikir. Itulah kita. Okay, next. Kita tengok kajian tindakan. Apa tu definisi kajian tindakan? Kalau tidak faham, siapa-siapa pun boleh mencela. Tapi kalau tiada yang mencela, saya akan mencela jugalah. Saya akan sebut nama. Okey, kita tengok definisi kajian tindakan. Okey, kalau ikut di sini, definisi kajian tindakan itu adalah kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial mereka sendiri. Okey, dalam bahasa yang senangnya, kajian tindakan ini adalah satu refleksi yang kita dapat. Kita mereflek kenapa murid saya jadi begini? Kenapa murid ini tidak dapat walaupun balik-balik ulang-ulang saya buat tapi murid saya tidak dapat. Itu adalah kajian tindakan yang belum jadi kajian tindakan tapi dia baru reflect. Okey, bila kita reflect, kita perhati, kita reflect, kita tengok dulu murid kita tu bila bagi soalan ini mesti dia tidak dapat. Kita reflect lah kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Okey? Dan kita mulalah merancang. Kita mulalah merancang bagaimana kita mau baiki PDP kita tu. Okay, macam mana kita mau baiki PDP kita dan kita ambil tindakan. Kita buat mungkin dengan cara buat satu peta ataupun apa-apa benda, kita buat sesuatu modul misalnya, mungkin dengan cara itu murid ni boleh faham. Itu tindakan kita. Jadi bila kita buat kita perhatikan, kita buat refleksi, kita merancang untuk satu langkah ataupun satu aktiviti untuk memperbaiki PDP kita. Lepas tu kita buat tindakan, itulah yang dipanggil sebagai kajian tindakan dalam bahasa mudahnya. Okey, dalam bukan bahasa ayat tapi dalam bahasa percakapan. Itulah kajian tindakan. Kalau selama ni kita tidak berapa faham apa kajian tindakan ini. Kajian tindakan ini adalah kajian ataupun tindakan yang kita buat ikut 4 step tadi itu. Kita perhati, kita reflect, kita rancang, kita ambil tindakan dalam kita punya PDP, dalam kita punya pengajaran dan pembelajaran. Itu saja. Dia tidak melangkau jauh ke mana-mana. Dia berkaitan ataupun dalam lingkungan masalah pembelajaran kita saja. Kita mengajar, murid belajar. Ada masalah pembelajaran dari segi murid, kita cuba selesaikan. Ada masalah kita mengajar, kita cuba selesaikan. Itulah tu, kedua-duanya itu adalah kajian tindakan. Okey. Yang lain ini baca sendirilah. Saya tidak suka mau baca teks. Saya suka menerang dalam bahasa yang mudah. Okey. Next. Soalan. Apakah yang anda faham tentang definisi kajian tindakan?
Saya sebut nama, boleh kan? Apakah yang Anda faham tentang definisi kajian tindakan? Jangan kamu left, saya pukul kamu. Okey, saya sebut namanya. Siapa? Cikgu Melania. Cikgu Melania SMK Tenggilan. Apakah yang anda faham? Sendiri faham nih. Bukan orang lain punya pemahaman, kita punya pemahaman tentang definisi kajian tindakan yang baru tadi saya bagi tahu. Cikgu Melania. Ya, Cikgu. Halo. Okey. Halo. Hello. Cikgu Melania. Ya, yang saya paham kajian tindakan ini adalah bila kita perhati masalah atau pembelajaran, kita buat refleksi, and then kita merancang dan kita mengambil tindakan. Ya, Cikgu, itu saja. Terima kasih dapat A. Belum A plus. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Melania, terbaik. Itu yang saya mau, kefahaman yang seperti itu. Okey, kita boleh lisankan sendiri, tidak perlu bila saya tanya, bila kena tanya kita apa tu kajian tindakan, terus kita pun kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk, kita sendiri pun tidak faham. Tapi apabila kita lisankan seperti itu, kan kita sendiri faham, oh rupanya kajian tindakan ini adalah apa yang kita perhatikan, isu yang kita perhatikan di dalam kelas kita sendiri, bukan di kelas orang sebelah. Okay? Kita reflect dan kita rancang, lepas itu kita ambil tindakan. Itulah kajian tindakan. Terima kasih Cikgu Mel. Terima kasih. Okey, ada satu soalan lagi. Siapa saya mau sebut namanya nih. Apakah kaitan kajian tindakan dengan peranan guru sebagai ejen perubahan? Okey, tadi pun ada saya bagi tahu juga. Macam mana kita boleh mengubah, macam mana, kenapa kita dipanggil itu, kita panggil ini, kenapa? Apa kaitan dia dengan kajian tindakan? Kerana kita apa tadi? Okey, fahamkan soalan? Apakah kaitan kajian tindakan dengan peranan guru sebagai ejen perubahan? Ada di mula-mula tadi. Saya cari cikgu. Banyak tu lama ni. Cikgu Suzy lah. Cikgu Suzy Anja. Sekolah Agama Suria ada. Apa kaitan kajian? Kenapa kita ni disuruh buat kajian tindakan? Apa kaitan dia? Mesti ada kaitan kan? Baru kita disuruh buat kajian tindakan. Dengan peranan kita sebagai guru. Peranan guru sebagai ejen perubahan. Cikgu Suzy. Okey, siapa volunteer mau apa ni? Mau jawab? Tiada kan? Mesti tiada. Mesti mau disebut nama. Okey, Cikgu Ajeria. Cikgu Ajeria. Manakah kamu? Manakah semua ni peserta-peserta bakal pengkaji ni? Ya, Puan. Okey, Cikgu Ajeria. Okey, peranan guru. Soalannya, apa peranan guru sebagai ejen perubahan kepada murid? Apa kaitan dia dengan kajian tindakan? Kaitan dia maksudnya kita ingin mengubah tingkah laku murid supaya bertingkah laku yang lebih cemerlang dan mengambil berat dalam aktiviti pembelajaran di kelas. Dan juga bersama-sama, maksudnya guru menjadi pemuda cara bersama-sama menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Itulah pendapat saya. Betul, terima kasih. Sebab guru ni dia ni adalah ejen perubahan. Ya, betul Cikgu Ajaria, betul. Okay, kita ni pencetus budaya inovasi. Kita lah yang dari Tuhan. Kan? Ngam, betul. A+. Okey. Kita teruskan kepada slide seterusnya lah. Kita tengok, jangan kamu tidur ah. Ada soalan ini. Okey. Mana yang lain? Setakat ni faham sudah kan kajian tindakan? Okey.
Itu baru luarannya. Kita tengok kepada, jenis-jenis kajian tindakan. Apa tu jenis kajian tindakan? Dia ada 2. Alamak, suara putus-putus kah? Minta maaf. Boleh dengar saya? Boleh, boleh. Ada sesiapa yang boleh respon? Boleh, boleh. Terima kasih. Boleh. Cikgu Anjali, terima kasih. Ada 2 jenis kajian tindakan, Satu adalah amalan dan satu adalah penyertaan. Apakah itu amalan? Apakah itu penyertaan? Ini ada soalan ni nanti. Kasih tahu lagi soalan bocor. Kajian tindakan amalan itu melibatkan peninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah, di mana guru itu mengajar. Maksudnya, apa-apa saja amalan kita, apa-apa saja aktiviti kita di dalam kelas kita, kita lah sebagai guru, murid yang beberapa orang yang ada isu tu sebagai responden kita. Itu adalah kajian tindakan jenis amalan. Kajian tindakan amalan boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama. Mengajar mata pelajaran yang sama, team based inquiry dengan memberi fokus terhadap perkembangan guru. Ini lebih kepada PLC, macam PLC, tapi kita buat kajian tindakan. Teacher development dan pembelajaran murid, student learning. Jadi kajian tindakan ini kajian tindakan amalan mesti dalam lingkungan kelas, di dalam bilik darjah, boleh bersendirian. Tapi kalau kita macam tadi ni kan ada bahasa, ada daripada unit bahasa, ada daripada unit bahasa Inggeris, kita berkelompok 2 orang, misalnya bukan berkelompok, kita berdua lah misalnya. Cikgu Salwi yang ada 2, tidak. Cikgu Kasima dengan Cikgu Madius misalnya. Mereka ni berdua buat satu kajian tindakan amalan. Jadi boleh sebab sama mata pelajaran dan sama juga kepada kita fokus kepada perkembangan guru dan juga pembelajaran murid. Itu boleh, itu amalan. Guru yang menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik. Apa tu pelan tindakan tu? Itulah yang tadi, 4 tadi tu. Saya pun sudah lupa, kenapa saya lupa? 4 amalan tu adalah perhati, refleks, rancang, tindakan. Itu dia punya pelan tindakan. Itu amalan. Dia dibuat di dalam konteks guru di dalam bilik darjah dan guru yang mengajar. Boleh dibawa kepada guru yang lain tetapi sama subjek dan juga mesti ada pelan tindakannya. Dan juga penyertaan, kita tengok kepada jenis kajian tindakan bagian penyertaan. Apa pula tu? Kajian tindakan penyertaan melibatkan kajian tentang isu-isu sosial. Ini bukan isu-isu PDP saja. Kalau ada penyertaan, maksudnya dia adalah isu-isu tentang isu-isu sosial, yang menghalang perkembangan murid. Apa yang menyebabkan isu sosial, apa yang menyebabkan murid ini dia punya PDP atau dia punya pembelajaran terganggu ataupun perkembangan pembelajaran dia terganggu. Itu boleh kita baca dulu. Untuk melihat isu seperti itu, guru perlu meninjau latar belakang murid, latar belakang sosial murid dan persekitaran murid. Guru perlu mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab mengapa murid-murid ini tidak boleh menguasai ilmu. Nanti saya baca dulu lah, lepas tu saya kasih terang dalam bahasa mudah. Apakah faktor yang menghalang murid itu? Lepas tu guru juga boleh melaksanakan program untuk mengubah cara hidup murid. Dengan berbuat demikian, ia akan menjadikan guru sebagai emancipated researcher ataupun guru yang membebaskan muridnya daripada suatu belenggu yang mencegah perkembangan murid. Itu adalah ayat-ayatnya. Kalau kita tidak baca, tidak juga boleh kan? Jadi kita baca. Tetapi maksud jenis kajian tindakan ini adalah dia melibatkan penyertaan daripada komuniti. Kita berkolaborasi dengan komuniti sekolah. Contohnya paling senang, paling dekat
apabila berkaitan dengan ketidakhadiran, masalah disiplin, kita boleh rujuk kepada sama ada kalau ketidakhadiran mungkin PKHAM. Kita boleh bawa sekali PKHAM, kita berkolaborasi buat kajian tindakan. Okey, tapi itu bukan kajian tindakan amalan, tapi dia adalah kajian tindakan penyertaan kerana ia melibatkan sosial dan juga kolaborasi komuniti. Kalau ada masalah, dia ni memang tidak boleh buat lah ni, dia tidak boleh pandai lah ni sebab dia ada masalah disiplin, suka memukul, suka apa. Okey, siapa kita mau rujuk? Kita bawa kita punya guru disiplin untuk join ataupun untuk sama-sama buat tu kajian tindakan untuk menyelesaikan isu murid tersebut. Okey? Itu yang menghalang, apa isu yang menghalang perkembangan murid tersebut. Itu adalah jenis kajian tindakan penyertaan. Okey? Satu amalan, satu penyertaan. Faham? Faham? Macam cikgu sudah saya. Minta maaf, saya ni pun cikgu juga. Jadi mengajar, berpuluh-puluh tahun sudah mengajar, jadi macam cikgu lah juga. Okey, kita tengok soalan. Ada juga jawapan dia bagi tu. Alah, saya memang lambat ni. Cikgu Sharon, saya punya apa? Okey. Saya nampak sudah. Okey, sesi interaktif. Soalan kedua. Apakah perbezaan utama antara kajian tindakan amalan? Sebelum saya sampai kepada soalan ini, saya mau soal dulu. Apa itu kajian tindakan amalan? Apa itu? Jangan dulu rujuk kepada soalan tersebut. Saya mau tahu dulu, apa itu kajian tindakan amalan? Cikgu Cynthia, apakah itu kajian tindakan amalan? Saya belum mau. Mungkin kajian tindakan yang berkaitan dengan apa yang kita laksanakan sebagai guru di dalam bilik darjah. Rasanya lah teka-teka saja. Ya. Betul. Jangan lagi ragu-ragu. Betul. Itulah itu amalan tu. Maksudnya aktiviti yang kita laksanakan di dalam bilik darjah. Asal kita masuk di dalam kelas kita tu, kita nampak itulah masalah. Itu yang kita mau selesaikan. Itulah kajian tindakan amalan. Okey. Terima kasih Cikgu Cynthia. Macam A+ juga nih, saya ni baik hati nih. Tapi memang betul, bila jawapan tu tepat, ada bilik darjah, maksudnya memang tepat, boleh dapat A+. Macam saya dikasih hadiah kan, tapi betul, itu menguji pemahaman cikgu kan, supaya bila kita habis ni, kita dapat sesuatu. Kan? Okey. Saya mau tahu, apa tu tindakan kajian penyertaan? Siapa volunteer? Ada yang volunteer? Tindakan kajian penyertaan. Adakah? Assalamualaikum. Kepada rakan-rakan SIC, kalau saya ada terlepas pandang ataupun Cikgu Sharon dan Cikgu Maria, tolong tambah ya. Kadang-kadang kita ni bercakap terlampau seronok sampai kita terlupa sudah menyampaikan apa-apa yang penting. Waalaikumsalam. Cikgu siapakah? Cikgu Nazaria. Cikgu Salwia dari SMK Taman Ria. Cikgu Junaida. Okey, Cikgu Salwia, teruskan. Oh, okey. Mau try saja amalan kajian tindakan penyertaan. Oh, dengar kah? Macam tidak dengar. Dengarkah suara saya? Kajian tindakan Sorry. Dengar. Okey, tidak sampai ke tangan umum. Okey, kajian tindakan jenis penyertaan. Saya dengar. Yang saya fahamlah, dia adalah kajian yang melibatkan community, yang mana wujudnya isu
di kalangan yang datang daripada sama ada background pelajar ataupun masalah yang menjadi kekangan kepada pelajar, kepada pelajar dalam mencapai Isu apa? Isu yang melibatkan pelajar, okay, khususnya community. Gitu kata. Assalamualaikum. Okey. Lagi? Okey, bagi pandangan saya. Cuba kita baca mesej thank you. Cikgu Nisa. Cikgu Nisa cakap. Waalaikumsalam. Siapakah? Assalamualaikum, saya Cikgu Nazaria dari SK St. John. Okey, bagi pemahaman saya, Cikgu. Kajian tindakan penyertaan ini adalah melibatkan tentang. Okey. Hello. Teruskan. Ya, teruskan. Terima kasih tadi Cikgu Salia. Okey, Cikgu Nazaria. Melibatkan tentang. Siapakah? Okey, yang melibatkan tentang penyertaan komuniti di mana saya Cikgu Nazaria. Okey. Terima kasih. Teruskan. Minta maaf ya, katanya lain ini. Okey, teruskan. Okey, yang melibatkan tentang komuniti di mana masalah murid yang bermasalah. Kemudian cikgu akan mengambil tindakan bersama berkolaborasi dengan mungkin pihak HEM ataupun guru disiplin. Dia merujuk kepada masalah murid tersebut. Itu pemahaman saya lah, dan akan mengatasinya lah, macam mana cara untuk mengatasinya. Terima kasih. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Nazaria. Saya minta maaf, jalan ini tidak bagus, saya putus-putus. Kita baca dulu Cikgu Runisa tadi tu. Melibatkan kajian isu-isu sosial berkaitan pelajar seperti disiplin dan lain-lain yang boleh menghalang pembelajaran dan penyelesaiannya, melibatkan kolaborasi komuniti sekolah seperti PKM. Okey, ya betul Cikgu Runisa bilang Cikgu Maria tadi kan, jadi betul itu. Confirm sudah betul. Okey, dia adalah yang penting dia melibatkan kajian tentang isu-isu sosial. Semua isu sosial, bukan isu PDP. Bukan berkaitan dengan masalah tidak pandai mendarab, tidak pandai kata adjektif, tidak boleh menguasai apa-apalah begitu kan. Tidak berkaitan dengan PDP. Tapi dia lebih kepada isu sosial. Masalah disiplin kah, masalah merokok kah, merokok tu disiplin lah kan. Masalah ketidakhadiran kah. Okey, jadi kita boleh berkolaborasi. Kita mau selesaikan masalah itu, jadi kita boleh berkolaborasi dengan orang-orang yang tertentu, komuniti yang terlibat di dalam kita punya kajian tindakan tersebut. Okey, tidak semestinya PKM, pengetua pun boleh, KB pun boleh, KP pun boleh, siapa-siapa yang berkaitan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Nazaria, Cikgu Salwia, terima kasih banyak-banyak, dan juga kepada Cikgu Ronisa. Okey, dan sekarang ni saya mau soalan dia, sudah tahu apa itu kajian tindakan amalan dan sudah tahu apa itu kajian tindakan penyertaan. Saya mau apa perbezaan dia antara dua ni? Paling ketara, paling utama, satu saja. Okey, Cikgu Eka Riana ada? SMK Sungai Damit. Apakah perbezaan utama? Satu saja saya mau. Cikgu Eka Riana. Ya, Puan. Mungkin dia tidak. Ataupun yang tidak bagus. Cikgu Erni ada? SMK Badin. Cikgu Erni. Oh, tidak juga.
Okey, Cikgu Eka Riana. Apakah perbezaan utama, paling utama satu saja, antara kajian tindakan amalan dengan kajian tindakan penyertaan? Selamat petang. Hello, Puan. Boleh dengarkah suara? Hello? Okey. Manakah Cikgu Eka? Boleh. Okey, sebelum saya baca message, saya pun tidak tahu siapa cikgu ni, tapi nama dia ni Ga betul. Siapa namanya tu? The Hope Survivor. Ya. Dengar. Okay, hello. Hello, ya. Perbezaan utama, kajian tindakan amalan ni dia lebih kepada amalan guru sendiri di dalam kelas. Manakala kajian tindakan penyertaan ini dia melibatkan kajian isu sosial murid. Contohnya macam murid yang ada masalah ketidakhadiran kerana latar belakang. Okey, jelas. Sangat tepat dia punya jawapan tu kan. Memang betul. Okey, terima kasih Cikgu Eka. Dan saya baca dulu kepada yang message tu kan. Amalan berkaitan PDP. Itu untuk amalan berkaitan PDP. Ya betul, kajian tindakan amalan, kajian tindakan penyertaan bukan berkaitan PDP. Okey. Cikgu Lien Lu, amalan melibatkan aktiviti amalan akademik murid. Okey, betul dalam bilik belajar. Betul. Penyertaan pula melibatkan isu sosial murid. Betul. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak bagi jawapan. Saya sangat macam rasa happy, gembira sebab sekurang-kurangnya sampai juga sedikit kan. Kalau kita kena tanya, kita boleh sudah orang bilang temberang-temberang. Kau buat kajian tindakan apa? Kajian tindakan amalan kah? Kajian tindakan penyertaan? Terus dorang pun terpinga-pinga. Di sana kita ada poin sudah. Begini amalan, kajian tindakan amalan tu ini, kajian tindakan penyertaan tu ini. Okey, jadi sekurang-kurangnya ada berapa orang, 50 orang kalau kita di sini ni, ada sudah kita faham sedikit tentang kajian tindakan kan? Yang pertama sekali tadi tu apa itu kajian tindakan dan sekarang ini dia punya jenis pula. Okey, kita teruskan slide kita Cikgu Sharon. Kita ambil yang mudah-mudah saja supaya kita tidak terlampau berat memikirkan susah betul kajian tindakan. Okey, jadi inilah perbezaan antara kajian tindakan dan juga kajian penyelidikan. Dari segi tujuannya, reka bentuknya, kajian literaturnya, persampelan, pendekatan, analisis data, laporan kajian. Okey, ini adalah perbezaan. Jangan kita terkeliru. Kadang-kadang kita pandai kelari-lari. Bila kita nampak yang ini adalah dia punya dia punya guideline. Petang-petang ni suara saya macam pandai serak-serak. Sekejap Ambil masa baca dulu, nanti saya terang. Okey, tengok perbandingan kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Kajian penyelidikan ni maksudnya kajian konvensional. Yang kajian kita selalu mau ambil master, kita mau ambil degree, kita mau ambil PhD. Itu dipanggil sebagai kajian penyelidikan. Okey. Yang kita buat di dalam sekolah, isu-isu yang timbul di dalam sekolah, di dalam PDP kita, itu dipanggil kajian tindakan. Itu dia punya perbezaan dululah. Kajian tindakan tu apa, kajian penyelidikan tu apa. Okey. Kita tengok tujuan. Apa tujuan kita buat kajian tindakan dan apa tujuan kita buat kajian penyelidikan. Okey. Yang pertama tu memang menambah baik amalan PDP sendiri. Okey, itu saja. Kalau kajian tindakan memang pasal PDP. Tidak ada berkaitan lagi benda-benda yang lain. Okey, bagi kajian penyelidikan ataupun kajian yang ingin mendapatkan degree, master, PhD itu adalah untuk mendapatkan atau menghasilkan dapatan ilmu baharu. Kita fikir banyak stres ni tahu dalam masa PDP ni, PDPR. Jadi kita mau tahu betulkah tidak. Jadi kita mencari untuk dapatan ilmu baru tu yang kita tahu tu. Lepas tu kita bentang di mana-mana untuk kita punya degree, untuk kita punya master, untuk kita punya PhD. Gitu. Okey. Reka bentuk. Dari segi reka bentuk, perbezaannya kajian tindakan ini prosedur boleh diubah sesuai.
Okey, mengikut keadaan berdasarkan refleksikan diri. Okey, apa-apa di dalam kajian tindakan ni dia ada gelung-gelung dia kan? Kita tahu tu dia ada gelung-gelung dia. Sebelum saya meneruskan, saya mohon bantuan daripada rakan SIC, rakan saya JU ni 2 orang, Cikgu Sharon dan Cikgu Maria. Kalau saya terlupa untuk sampaikan apa-apa, tolong selit-selit ya. Okey, tadi saya dah habis bercakap tu. Tolong selit-selit rakan-rakan SIC dan juga rakan saya 2 orang JU tu. Saya takut saya ada yang termiss, okey, nanti tidak sampai maklumat tu. Okey, dari segi reka bentuk, prosedur untuk kajian tindakan ni dia ada gelung-gelung dia dan kita boleh ubah-ubah. Kita maksudnya kalau kita tidak dapat jawapan, kita buat saya rasa murid saya tidak pandai membaca sebab dia tidak pandai membatang suku kata. Misalnya itu soalan dia. Lepas tu kita cubalah ambil SS-A, YA. Tapi sebenarnya bukan itu. Murid itu tidak mengenal huruf. Dia nampak itu A macam C gitu misalnya. Jadi pendekatan kita tu untuk membatang tu tadi itu salah. Jadi kita boleh tukar prosedur kita. Oh bukan begini. Prosedurnya mungkin begini. Di dalam tengah-tengah kita buat kajian tu, kita masih boleh ubah. Okey? Tapi bagi kajian penyelidikan, kita tidak boleh ubah kita punya reka bentuk. Kita tidak boleh ubah. Sudah kita buat ini prosedur ditetapkan dan dikekalkan sepanjang kajian. Kita tidak boleh ubah lagi. Kalau kita buat saya pun tidak ada contoh. Saya lupa sudah ni dalam kepala saya. Belajar untuk saya dapat title. Saya lupa sudah reka bentuk tu apa. Tapi dia tidak boleh diubah. Okey? Kajian penyelidikan ni dia tidak boleh diubah. Kita cerita pasal kajian tindakan lah. Nanti kalau kita mau ambil master, ambil PhD, nanti baru kita belajar lagi yang itu. Okey? Kita tengok bahagian kajian tindakan. Okey, tengok kajian literature, aspek kajian literature. Kalau kajian tindakan tidak menjadi keutamaan, jangan terlampau berfikir, saya mau cari 80 jurnal ini untuk saya punya kajian tindakan. Tidak perlu. Okey? Tidak menjadi keutamaan. Tidak menjadi keutamaan kerana kajian dilaksanakan dalam konteks tugasan harian pengamal. Tidak akan ada, akan ada tapi tidak akan sama dengan masalah kita. Kalau murid kita ada masalah adalah isu-isu PDP kan, dia tidak akan sama dengan kajian orang lain. Kajian literature ni maksudnya kita lihat kajian orang lain yang terdahulu kan, dia tidak akan sama. Okey, jadi tidak perlu fikir ambil cari literature review, saya perlu baca literature jurnal sampai 80 jurnal, tidak perlu. Tapi kalau kajian tindakan iya. Okey, dia menjadi satu keutamaan. Okey, untuk mendapatkan maklumat lepas terhadap permasalahan yang dikaji. Itu boleh membantu kita pula kalau dari segi kajian penyelidikan, makin banyak jurnal kita baca, makin banyak pendapat orang, makin banyak kita boleh buat kesimpulan. Okey, tapi saya tidak mau tumpu kepada kajian penyelidikan, tapi saya mau kamu tahu tentang kajian tindakan dulu ni. Okey? Bukan kamu, guru-guru. Saya ini macam bercakap dengan murid, sudah minta maaf. Okey. Dari segi persampelan, tengok di situ. Okey, persampelan ni maksudnya responden kita lah kan. Okey, dia mesti murid yang diajar. Kalau kajian tindakan, kita tengok kajian tindakan, mesti murid yang diajar oleh guru dalam tugasan seharian. Tidak boleh ambil SK St. John, ambil murid SK Berumis untuk buat kajian tindakan. Tidak boleh. Dia mesti kita punya kelas lah. Okey. Kalau ada 4 orang, bolehkah itu jadi responden? Boleh, tidak masalah. Tak semestinya mau 80 orang, tak semestinya mau 50 orang, tidak. Kita boleh ambil 3 orang, saya ada isu. Tidak boleh, tidak mengenal misalnya lah, yang paling rendah lah kali kan, tidak mengenal simbol darab misalnya untuk matematik. Okey, jadi 3 orang tu saja kita selesaikan. Macam mana kita mau selesaikan dia punya masalah ni supaya dia kenal, gitu. Okey, dia tidak tertakluk kepada berpuluh-puluh berbanyak-banyak. Okey, tapi kajian tindakan sampel dipilih melalui teknik persampelan. Dia mesti ada menurut Krigi Morgan. Mesti 30, kalau 100 responden sampel, berapa orang responden dia ambil, begitu. Dia ada mengikut teknik persampelan. Okay, itu tidak penting.
Kita tengok kajian tindakan. Berapa orang setiap responden kita, berapa orang yang murid kita ada isu, itu siap kita selesaikan. Okey, analisis data. Kita tengok analisis data bagi kajian tindakan. Analisis data kualitatif atau data kuantitatif secara statistik deskriptif saja. Dia sangat mudah. Dia tidak perlu ada, kita hanya perlukan min, peratus, kekerapan, frekuensi, itu siap kita perlu. Okey, kita tidak perlu kepada data-data yang banyak. Okey, tidak perlu inferensi. Analisis data kalau di bahagian kajian penyelidikan, kalau kita sudah tahu bahkan semua kualitatif dan kuantitatif kan, sama ada kita gunakan kita punya, kalau kita analisis data kita guna untuk kajian tindakan, kita mungkin guna soal jawab, pemerhatian kepada murid. Jadi kita itu kepada kuali lah. Tapi kalau kita mau analisis data tu kita ambil peratus, kita mau ambil dia punya frekuensi, kekerapan, apa semua, mode, median, kita boleh juga secara kuantitatif lah kan, gitu. Okay, tapi untuk kajian penyelidikan dia tidak tertakluk kepada statistik deskriptif saja. Dia tidak kepada itu saja, dia pergi kepada inferensi, dia pergi kepada kolerasi, dia pergi kepada ANOVA, MANOVA, segala macam lah, regression, macam-macam. Okay, kita tidak perlukan itu untuk kajian tindakan. Sangat-sangat tidak diperlukan. Jadi dia sangat mudah sebenarnya kajian tindakan. Jangan fikir yang mendalam-mendalam. Kecuali kalau kita mau buat, kita punya degree, master, PhD, baru kita fikir pasal analisis data yang tinggi-tinggi itu. Okay, untuk kajian tindakan, untuk murid kita saja, sebenarnya sangat mudah. Sebab kita boleh buat tanpa fikir yang panjang-panjang. Okey, saya didengari kan? Saya takut saya bercakap, putus pula. Okey, yang paling akhir adalah laporan kajian. Okey, menggunakan bahasa formal yang boleh difahami. Tidak perlulah ada menurut siapa-siapa, menurut si itu, ataupun ada dia punya template ayat itu yang mau dikopikan, tidak ada. Okay, kita bebas untuk menggunakan bahasa formal kita. Janganlah pula kita guna macam bahasa saya ni, bahasa pasar. Jangan kamu lupa bikin tidaklah, kita guna ayat penulisan yang formal tapi mudah difahami. Okay, dia kalau macam kajian penyelidikan, dia menggunakan bahasa teknikal. Terdapat hubungan yang begitu. Misalnya kan, itu teknikal semua tu. Terdapat hubungan yang signifikan. Hipotesis menyatakan hipotesis null ditolak. Itu semua adalah kata-kata teknikal, bahasa-bahasa teknikal. Kita tidak perlukan itu. Kita cuma bahasa formal yang mudah difahami. Sedangkan kajian tindakan, berbanding dengan kajian penyelidikan, jangan campur adukkan dia dengan kajian penyelidikan. Kita ambil saja tu kajian tindakan, kita baca yang itu saja untuk kita buat kajian tindakan kita nanti. Okay, next. Sharon. Betul-betul petang ni menduga betul kan, mana angin, mana leher pun tersekat-sekat. Okay, soalan. Jawapan ada di sebelah. Okay, soalannya, apakah perbezaan antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan dalam aspek tujuan? Siapakah yang saya mau soal? Cikgu Mix. Cikgu Mix Hendriansen. Kalau betul lah sebutan saya. Boleh jawab soalan saya, Cikgu Mix? Apakah perbezaan antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan dalam aspek tujuan saja? Tujuan. Ada Cikgu Mix? Ada siapa-siapa yang volunteer untuk menjawab? Saya sebut lagi lah siapa. Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Salvia. Terima kasih. Okey, tapi itu saya mau dengar. Ngam suat Cikgu Salvia. Bolehkah Cikgu Salvia jawab secara lisannya?
Okey, betul. Terima kasih Cikgu Lian Lu. Ada siapa-siapa yang siapakah itu? Siapakah yang sudi menjawab? Cepat kamu, pukul 3 sudah, pukul 4 kita berhenti nih, nanti tidak habis kita punya. Hello Puan. Hello Nah, Puan. dengar sudah punya anjing. Hello Puan. Iya, Cikgu Evelyn. Ya saya. Saya coba sebab nanti menunggu lagi lambat. Dari perbezaan kan dari segi tujuan. Kalau kajian tindakan pada pendapat saya lah berdasarkan pemahaman lebih kepada PDP, pengajaran dan pembelajaran, menambah baik pengajaran dan pembelajaran. Kalau untuk kajian penyelidikan lebih kepada untuk mendapatkan PhD ataupun conversational dan sebagainya lah, lebih formal. Betul. Itu saja. Untuk persampalan mau juga? Puan? Hello Puan, untuk persampalan perlu? Okey, terima kasih Cikgu Evelyn. Ya, okey, betul, terima kasih Cikgu Evelyn. Okey, nanti kita cari yang lain. Tahu mana sudah yang lain ini? Iya, Cikgu Evelyn, cukup tujuan. Tidak perlu. Cukup tujuan saja. Cikgu Evelyn. Iya Puan. Ini yang di pusat sautan suara sudah Cikgu Evelyn. Tidak perlu. Okey, dia adalah untuk menambahkan amalan PDP dan juga menyelesaikan isu kita di dalam kelas kan? Betul. Terima kasih Cikgu Evelyn. Okey, dari segi persampaian. Cepat kamu. Okay. Terima kasih. Siapakah itu yang bercakap? Cikgu Juri pada dari segi persampaian. Waalaikumsalam. Okey. Puan, perbezaan dia, kajian tindakan dia punya sampel adalah murid yang kita ajar dalam kelas sahaja. Kajian penyelidikan pula dia lebih dia open lah, bukan dalam kelas, di luar. Okey. Ya, betul. Terima kasih. Okey. Siapakah tadi? Dayangku Siti kan? Cikgu Dayangku Siti Nur Akila. Okey, terima kasih. Analisis data. Siapa boleh bagi saya analisis data? Yang paling simple saja nih. Analisis data. Hello. Mana lelaki-lelaki kita? Cikgu Laida. Okey, teruskan Cikgu Laida. Okey. Sebagai yang simple saja untuk yang kajian tindakan ini, analisis data kita lebih pada yang kita dapat macam dalam kelas kita kan, kalau ada contohnya ujian atau pemerhatian kita tuh kita boleh jadikan sebagai data kita. Tapi kalau yang dan kita buat secara sama ada secara kuali atau kuanti lah. Tapi kalau dari segi penyelidikan dia lebih besar, dan cara dia pun memerlukan sistem ataupun yang lebih besar lah, yang di sekolah tuh lebih mudah. Refleksi pun boleh digunakan. Betul. Terima kasih. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Laida. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Betul tu. Analisis data bagi kajian tindakan, dia cuma kalau kita kualitatif, kita gunalah kita punya borang pre-post test. Kalau kita punya kuali, kita boleh soal jawab, kita tengok pemerhatian, kan? Okey, tapi kalau kita ambil kuanti, kita tengoklah peratus, kita tengok pre-post test murid gitu. Okey, dia cuma yang paling simple saja. Jangan ambil segala korelasi, segala apa semua tu. Itu adalah untuk kajian penyelidikan. Terima kasih. Betul tu sudah jawapan dia. Okey, kita teruskan slide kita. Cikgu Sharon. Okey. Oh, ada juga di sini. Okey. Tengok tu ada sering berlaku juga kekeliruan
guru melaksanakan intervensi untuk tujuan inovasi dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Okey, kita tengok perbandingan kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Masih juga di situ, tapi aspek yang lain pula. Okey, persampelan, pengkaji, pendekatan, intervensi, outcome, intervensi dalam bilik darjah. Kita tengok di situ. Okey, kita tengok dulu kajian tindakan punya. Sampel adalah murid yang diajar oleh guru dalam tugasan seharian, tidak melibatkan murid lain. Betul. Okey, itu kita sudah faham. Sampel dipilih melalui teknik persampelan. Sampel adalah murid guru itu sendiri atau murid lain yang tidak diajar. Okay, itu kajian penyelidikan. Okey, pengkaji, guru yang mengajar sebagai mengajar sampel kajian. Okay, tidak semestinya guru. Okey, tengok ni kajian tindakan. Betapa kajian tindakan ini sangat spesial sebab guru sejak yang boleh buat. Guru yang mengajar sampel kajian. Okay? Guru sejak. Orang lain tidak boleh kajian tindakan ini. Hanya guru sebab dia melibatkan PDP di dalam kelas. Ataupun kalau yang kajian tindakan amalan, dia kolaborasi di dalam sekolah juga. Okay? Tapi bagi kajian penyelidikan yang kita mau ambil apa-apa degree, master, semua PhD itu, tidak semestinya guru kan. Itu siapa-siapa pun boleh ambil. Okey, tapi istimewanya kajian tindakan ni dia hanya kepada guru, okey, yang mengajar, mengajar di dalam kelas. Okey, kelas kita, murid kita, kajian kita. Okey, pendekatan, penaklukan induktif memperoleh teori untuk menambah amalan spesifik kepada umum. Okey, kita reflect dulu, baru kita rancang intervensi. Kita tengok dulu apa masalahnya murid tu, baru kita boleh rancang apa yang kita perlu buat sebagai tindakan kita ataupun sebagai intervensi kita. Okey, penaklukan deduktif pula teorinya adalah teori baru rancang intervensi. Ini mengikut behaviorisme, pernah dengarkan, kita pernah buatkan. Mengikut teori apa gini-gini baru kita rancang intervensi. Kita tidak merujuk kepada isu murid kita, itu kajian penyelidikan. Okay, kita balik kepada kajian tindakan, dia adalah hasil daripada kita punya refleksi dan kita rancang intervensi mengikut refleksi, mengikut isu di dalam kelas kita. Kita tidak ikut teori. Itulah makanya kajian tindakan bagian literature review tu tidak sangat penting. Okay, kalau ada pun 2-3 cukup, sudah memadai. Okay, intervensi. Intervensi boleh diubah sesuai mengikut, macam yang saya cakap tadi kan, dia ada circle-circle, cycle kata, bukan circle. Okay, intervensi boleh diubah sesuai mengikut keadaan berdasarkan refleksi sendiri dan kemajuan pembelajaran murid. Kita buat ini tapi tidak ada kemajuan, jadi kita boleh ubah. Okay, intervensi itu boleh berubah. Okay, intervensi boleh diubah. Intervensi ditetapkan dan dikekalkan sepanjang kajian. Kita cakap inilah ni, ada hubungan ini antara stres guru dengan PDPR misalnya begitu kan. Jadi itu sejak kita tidak boleh ubah lagi kita punya tajuk. Kalau kita ubah tajuk kita tu kan bingung kita sendiri. Kecuali lah kita punya penilaian suruh ubah kan, tidak sesuai, memang tidak boleh, tidak ada kaitan. Mungkinlah. Tapi kalau itu sudah kita buat kajian, itu sudah dikekalkan sepanjang kajian kita. Jadi kita jangan fikir kajian penyelidikan, kita tengok kepada kita punya kajian tindakan, dia boleh diubah-ubah mengikut. Kalau kita buat satu kali, dia tidak berjaya, tidak berhasil, kita boleh buat ulangan kedua. Okey? Kitaran kedua. Kita boleh buat kitaran kedua untuk kita punya intervensi. Okey, outcome intervensi dalam bilik darjah. Tengok di situ menghasilkan amalan alternatif sebagai bagi menambah baik amalan sendiri dalam bilik darjah dan kemanjadian murid. Okey, tengok ini lagi ya. Jangan sampai, okey, nanti kita tengok itu. Okey, menghasilkan amalan alternatif menyelesaikan masalah bagi menambah baik amalan sendiri di dalam bilik darjah dan kemanjadian murid. Ini adalah kajian tindakan. Apa-apa yang kita dapati, outcome kita, intervensi kita dalam bilik darjah kita adalah untuk kita, untuk murid kita. Dapatan kita tidak boleh digeneralisasikan. Digeneralisasikan. Tidak boleh secara general. Tak boleh kita bilang, mungkin murid di SMK Sungai Damit boleh gunakan ini. Saya punya kajian tindakan ini. Tidak. Kecuali inovasi. Itu yang dia cakap. Nanti saya sebut balik. Okey. Bagi kajian penyelidikan menghasilkan amalan alternatif
menghasilkan inovasi atau teknologi baru bagi memudahkan pembelajaran di bilik darjah. Dapatan boleh digeneralisasikan kepada populasi dan berdasarkan kepada teori literature. Okey, tengok di sini. Itu perbezaan dia, okey. Yang di dalam kelas ni, dia tidak boleh. Kita punya kajian tindakan, tidak boleh kita jadikan sebagai perkongsian dengan kelas lain. Masalah kita, murid kita, dapatan kita. Tapi kalau kita mau buat inovasi, menghasilkan inovasi dan teknologi yang macam pernah juga kita laksanakan, itu dibolehkan tapi dia berada di dalam kajian penyelidikan sudah. Dia bukan sudah masuk di dalam kajian tindakan. Okey, tapi tengok di sini. Sering berlaku kekeliruan. Guru melaksanakan intervensi untuk tujuan inovasi dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Tidak. Okey, apa yang kita buat inovasi, apa yang kita buat intervensi untuk tujuan inovasi itu macam mana? Dia bukannya dianggap sebagai melaksanakan kajian tindakan. Itu adalah inovasi. Okey? Dia adalah inovasi. Kajian tindakan dia tidak inovasi tapi dia ada intervensi yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Tapi kalau kita kongsi dengan orang lain, dia adalah intervensi untuk membuat inovasi, itu bukan lagi kajian tindakan. Tapi kajian tindakan dan inovasi. Gitu. Dia adalah kajian penyelidikan rasanya. Bukan berada di dalam kajian tindakan. Sebab kalau ikut di sini, nota ni adalah daripada EPRD. Okay, jadi kita kena fahamlah tu sama-sama. Menghasilkan amalan alternatif, menyelesaikan masalah bagi menambah baik amalan sendiri saja. Di bilik darjah dan kemenjadian murid kita sendiri saja. Dapatan tidak boleh digeneralisasikan. Kerana berpaksikan kepada refleksi guru. Okay? Dia tidak boleh, macam saya cakap tadi kan, SMK Tenggilan buat, mungkin SMK Tun Fuad Steven boleh guna. Itu adalah inovasi. Kita boleh share inovasi. Kajian tindakan, tidak semestinya dia melaksanakan, kalau dia buat inovasi, mungkin dia boleh dijadikan kajian tindakan. Tapi kajian tindakan, kalau tidak inovasi, dia tetap kajian tindakan. Begitu, mudah. Boleh difahami ke tuan? Kajian tindakan, kalau tiada inovasi, tapi ada intervensi, itu tetap kajian tindakan. Okay, kajian tindakan yang ada inovasi, itu boleh dianggap kajian tindakan dan inovasi. Kajian tindakan ini tidak semestinya ada inovasi. Jangan penat-penat fikir, aku mau share lah dengan sekolah lain. Tidak perlu. Okay, macam modul misalnya. Kita buat modul. Boleh di-share dengan sekolah lain kan. Mungkin sekolah lain boleh guna modul ini. Itu inovasi. Macam misalnya kita gunakan petak. Apalah nama petak. Adalah kita namakan petak tu misalnya kan. Untuk matematik. Lepas tu kita guna dan kita share kepada orang lain, kepada sekolah lain. Itu inovasi. Tapi kajian tindakan kalau kita saya tidak dapat jumpa inovasinya. Tapi saya boleh selesaikan isu PDP di dalam kelas saya. Memadai sudah. Itu adalah kajian tindakan. Difahami kah tu? Saya mau bagi ayat yang paling mudah difahami. Saya harap difahami. Okey. Nah inilah dia. Soalan dia yang panjang lebar juga. Apakah perbezaan antara intervensi dalam kajian tindakan dengan intervensi dalam kajian penyelidikan? Itulah perbezaan dia tadi, inovasi. Okey. Saya pula menjawab. Silap. Okey, soalan saya terbaca Cikgu Runisa tadi. Bolehlah. Saya pun terus soal. Bolehlah. Macam tak boleh je ni kena faham ni. Okey, siapa boleh jawab? Perbezaan antara intervensi dalam kajian tindakan dengan intervensi dalam kajian penyelidikan. Siapa boleh jawab? Itu intervensi kan? Apakah perbezaan antara intervensi dalam kajian tindakan dengan intervensi dalam kajian penyelidikan? Intervensi boleh diubah sesuai mengikut, itu pula tu. Coba jawab dulu si siapa? Cikgu
Cikgu Kamsia ada? Perbezaan antara intervensi, kajian tindakan dan juga dengan intervensi dalam kajian penyelidikan. Cikgu Kamsia, SK St. John. Dan bak kamu diam-diam. Sakit sudah leher saya bercakap satu orang. Ada yang menjawab di dalam message? Bolehlah tu maksudnya, bolehlah difahami. Gitu kata Cikgu Runisa. Cikgu Runisa boleh bagi saya perbezaan intervensi? Alamak, pening sudah sikit. Jangan dulu pening, saya pun risau nih, nanti tidak sampai. Bagi dulu saya tu apa, intervensi, perbezaan. Cikgu Runisa. Terstuck tu saya menerang tadi, saya bilang nampak, bolehlah, macam saya risau nih, macam faham ke tidak? Cikgu Runisa, bagi dulu saya jawapan untuk perbezaan. Apakah perbezaan antara intervensi dalam kajian tindakan dan intervensi dalam kajian penyelidikan? Okey, Cikgu Nazaria, terima kasih. Saya baca dulu. Okey. Dan kamu laju-laju. Intervensi kajian tindakan boleh ubah sesuai ikut keadaan. Okey, betul. Cikgu Nazaria. The Hope Survivor ni bahasa siapa? Cikgu siapa ni? Kajian intervensi tindakan berubah-ubah mengikut perkembangan murid, intervensi pendidikan tetap dan tidak berubah. Okey, Cikgu Junaida. Bolehlah diubah mengikut keadaan, kajian tindakan tetap dan kekal. Okey, terima kasih Cikgu Junaida. Cikgu Salvia, okay, boleh diubah sesuai ikut refleksi dan kemajuan pelajar. Kajian pendidikan tetap dan berpensiun. Okey, Cikgu Lien Lo, intervensi kajian tindakan boleh diubah sesuai mengikut refleksi yang dibuat oleh guru tentang kendiri kemajuan. Okey, betul, perkembangan murid dari masa ke semasa. Intervensi kajian penyelidikan tidak boleh diubah dan harus okey. Terima kasih yang telah menjawab. Kita tengok lagi ada beberapa lagi tu perbezaan, ada 2 lagi. Okey. Saya harap perbezaan ini jangan terlampau difokuskan lah. Okey. Dia cuma untuk membezakan saja kajian tindakan dengan kajian penyelidikan supaya kita boleh tahu, oh ini adalah kajian tindakan, ini adalah kajian penyelidikan. Okey, tapi bila kita buat, kita akan tahu tu mana satu kajian tindakan dan mana satu kajian penyelidikan. Okey, cadangan kajian. Macam ini juga, okey. Cadangan kajian tindakan, cadangan hendaklah berdasarkan kepada dapatan kepada tindakan sendiri dan bagaimana untuk menambah baik amalan sendiri di masa akan datang. Okey, bila kita buat satu kajian tindakan ataupun kajian penyelidikan, kita akan mencadangkan satu kajian lagi kan? Biasa kita akan tulis begitu kan. Jadi untuk kajian tindakan, supaya kita tidak terpesong kepada kajian penyelidikan, kita akan nyatakan bahawa kita akan memberi cadangan kepada dapatan kepada tindakan kita itu. Tindakan kita, macam misalnya kita dapat saya menggunakan kaedah tulis dan sambung misalnya. Okey, dan pada masa akan datang cadangan untuk dapatan ini murid saya yang tidak boleh menulis ini misalnya saya cadangkan apa begini. Okey, jangan cadangkan bukan cadangan kepada benda yang lain. Dia tidak boleh menyumbang kepada orang lain. Dia tidak boleh ini cadangan kajian saya ini akan saya cadangkan supaya kajian saya ini akan dilaksanakan di seluruh daerah Tuaran. Okey, itu bukan kajian tindakan. Kajian tindakan kita membaiki dan kita mencadangkan apa lagi yang mungkin saya akan menggunakan kaedah apa namanya itu secara Google Form misalnya begitu. Untuk saya punya apa ni cadangan kajian akan datang.
Okay, untuk di dalam kelas saya, misalnya begitu. Okay, cadangan kajian itu. Kita akan buat cadangan untuk kajian kita pada masa akan datang, tapi semuanya berkaitan di dalam kelas kita saja. Tapi untuk kajian penyelidikan, bolehlah. Cadangan adalah berdasarkan kepada dapatan kajian dan bagaimana dapatan boleh menyumbang kepada ilmu, bidang ilmu tersebut. Itu boleh. Kepada siapa kita mau cadangkan, cadangan ini bolehlah cadangan kajian ini bolehlah diteruskan macam manalah. Dia lebih besar lagi lah maksudnya. Okay, dia lebih besar lagi kepada dapatan kajian dan bagaimana dapatan boleh menyumbang dalam bidang ilmu tersebut. Okay, dalam bidang pendidikan, kemungkinan kajian saya berkaitan dengan stres guru dan PDPR ini boleh menyumbang kepada kepada bidang ilmu pendidikan misalnya begitu. Itu kajian penyelidikan. Tapi bagi kajian tindakan, bila kita menulis dalam kajian tindakan, cadangan kita mesti kepada diri kita, kepada amalan kita, kepada PDP kita. Okey. Contoh, pengkaji mencadangkan apakah perancangan masa hadapan untuk diri sendiri. Itulah itu contohnya. Okey. Pengkaji mencadangkan apakah perancangan masa hadapan untuk diri sendiri yang boleh ditambah baik bagi meningkatkan kualiti pengajaran diri sendiri. Itu maksudnya. Jangan susah-susah. Kita cadangkan untuk diri kita saja. Okey, jadi untuk pengkaji, kajian penyelidikan, pengkaji mencadangkan apa yang boleh dilaksanakan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara umum. Macam saya cakap tadi lah. Okey. Okay, tengok kekeliruan C itu. Sering berlaku juga berlaku. Ayat dia. Sering berlaku kekeliruan. Guru mencadangkan kajian lanjut untuk orang lain lakukan dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Itu yang di bahagian ujung tu. Saya mencadangkan kajian saya ini untuk disambung oleh guru-guru yang berminat. Misalnya begitu. Tapi itu sedikit saja, minus saja. Itu tak payahlah kita fikir sangat. Okay. Next. Habiskah sudah? Cikgu Sharon, saya ni yang lambat. Okay, ini tidak perlulah. Kita next sejak ini. Yang penting isi-isi di depan tadi sudah kita dapat. Ini yang saya maksudkan itu proses kajian tindakan. Okay, dia mesti ada 4 ini. Proses kajian tindakan ini dia mesti ada 4. Okay. Dia ada pemerhatian, dia ada refleksi, dia ada rancang dan kita ambil tindakan. Jadi kalau dia tidak selesai selepas tindakan, kita masih boleh balik lagi. Buat lagi satu kitaran. Okay, untuk kajian tindakan. Ini kita skip saja, tidak perlulah kita terangkan panjang-panjang. Okay, ini pun saya tidak akan sentuh. Okay, ini kita boleh nanti akan dibagi nih slide. Kalau kita sudah ready untuk buat kajian tindakan, kita buat secara penulisan, kita boleh tengok ni contoh dia. Saya tidak akan ulas tentang contoh ni. Saya cuma mau bagi tahu bahawa kajian tindakan itu perlu perlu dibudayakan. Kajian tindakan itu ada guru, ada pegawai yang membimbing untuk kajian tindakan. Jangan risau, ini kalau pelaporan kajian tindakan tidak tahu macam mana mau buat. Senang untuk cari siapakah orang-orang saya sudah sebut juga tadi kan, pegawai SIC, pegawai SPB, Cikgu Sharon dan Cikgu Maria merupakan orang-orang yang pakar untuk tempat kita merujuk. Okay, untuk buat pelaporan. Okay, teruskan. Ini yang tadi itu kan, yang tadi itu adalah contoh pelaporan kajian tindakan. Cikgu Sharon minta maaf, boleh balik. Ada lagi pula yang tertinggal. Okey, ini kan pelaporan kajian tindakan ini. Ini apabila kita sudah ready untuk buat kajian tindakan, dia ada bagi di situ formatnya. Format yang daripada EPRD ni. Okey, dia ada tajuk, ada pengenalan, ada demografi, pelaksanaan kajian tindakan. Semua tu ada. Okey, dan juga akhirnya kesimpulan. Okey, next. Itu boleh kita baca bila kita sudah ready untuk buat kajian tindakan. Okey. Ini pun next, Cikgu Sharon. Minta maaf, mungkin saya punya line yang lambat. 2-3 kali sudah di enter. Tempat saya belum lagi berpindah. Tempat yang lain sudah berpindah kah tu? Okay.
kajian tindakan. Ini tajuk. Okey, saya punya memang lambat ini. Okey, ini ada contoh-contoh tajuk sejak menggambarkan subjek dan skop kajian. Ini contoh-contoh tajuk ni boleh dicari lah. Tu ada banyak di bawahnya tu kan. Okay, jangan gunakan singkatan, perkataan yang boleh menimbul positif impression ataupun catchy. Okey, kita tengok sini. Kajian tindakan demografi sekolah dan murid. Ini pun saya rasa tidak perlu. Okey. Okey. Kita tengok panduan pelaksanaan kajian tindakan. Pasal 17 sudah kamu? Kenapa panjang betul sudah ni? Okey, okey. Ini kan, ini saya baru di sini. Ada sudah link kehadiran pada guru-guru, bolehlah isi link kehadiran. Okey, tapi saya akan berpandukan juga dengan nama yang ada di sini. Okey, kadang-kadang link kehadiran ni yang ada 53 orang, sekali mengisi link kehadiran 100. Penat saya isi di SPLG. Okey, tengok di sini. Ini adalah kitaran ataupun pelaksanaan kajian tindakan untuk tujuan untuk tujuan pertandingan. Okey, kita akan ada satu pertandingan peringkat JPN, peringkat daerah dulu. Lepas tu kita akan ke JPN bertanding dan juga peringkat kebangsaan. Okey, jadi ini adalah panduan untuk melaksanakan kajian tindakan. Tapi kalau cikgu sudah pernah buat kajian tindakan yang lain, maksudnya tidak mau ikut tidak mau ikut pertandingan, tidak mengapa. Kita pun akan buat conference untuk kita saja. Tapi ini adalah untuk pertandingan yang di bawah EPRD. Okey, dia perlukan ini, dia perlukan isi-isi yang ini nih. Okey, satu membuat pemerhatian, membuat refleksi, merancang, melaksanakan tindakan. Okey, ini diperlukan oleh EPRD untuk tujuan pertandingan. Pandai. Ngam ayat saya. Ini digunakan, template ini digunakan oleh EPRD untuk tujuan pertandingan. Jadi kita di peringkat daerah, kalau kita ikut, kita memang ikut, kita akan ikut pertandingan tersebut kepada 54 orang guru-guru ni, dan ada beberapa orang yang sudah ikut cohort pertama tu akan ikut, mungkin kita dalam 70 orang. Kita akan buat di daerah kita dulu, kita akan buat tiga sesi, bukan tiga sidang selari, tapi dia ada 3 types, 3 jenis kita punya kajian tindakan. Satu adalah orang luar, kita open kepada orang luar. 2 ada kepada MLT, kepada guru-guru yang sekarang ini, dan kepada beberapa orang macam Cikgu Mix, Cikgu Haninatul, Cikgu Erwin. Kita akan buka kepada kajian tindakan untuk EPRD tu. Macam mana saya mau kasih tahu. Dia ada 3. Untuk PPD Tuaran punya conference, nanti kita akan buat satu open pada siapa-siapa saja daripada luar mana-mana. Satu kepada MLT, SIC punya MLT ni yang sekarang ada ni. Lepas tu satu adalah EPRD. Kepada persediaan untuk EPRD punya pertandingan. Jadi untuk MLT dan juga EPRD, mana-mana yang kamu mau ikut. MLT pun boleh. MLT dia tidak terikat dengan kitaran ini. Tapi untuk EPRD yang mau ikut EPRD, dia terikat dengan kitaran ini. Okey? Ini tak payah kita baca sekarang. Saya akan tunjukkan lagi satu bentuk penilaian, bentuk penilaian yang EPRD akan gunakan, dan macam mana kita mau buat kita punya pemerhatian, refleksi, merancang, melaksanakan tindakan. Yang tadi pasal kajian tindakan tu selesai sudah. Okey, yang pasal kajian tindakan secara umumnya
Itu tadi itu sudah selesai. Semua orang akan ikut format tersebut, kajian tindakan. Begitulah cara buat kajian tindakan. Apa itu kajian tindakan, bagaimana membuat kajian tindakan. Oke? Itu sudah selesai. Jadi ini untuk pertandingan IPRD. Bagi MLT yang ada namanya dalam senarai yang sekarang ni, kecuali Cikgu Mix, Cikgu Hani Natul, Cikgu Erwin, ini boleh diikut. MLT, boleh ikut ini. Boleh atau tidak boleh, tidak mau. Okey? Tapi akan ikut conference. Bukan pertandingan lah. Untuk conference tu, untuk MLT dia bukan pertandingan lah. Okey? Cuma kita akan mungkin buat proceeding dan mungkin bagi, tengoklah apa kan. Itu belum dibincang lagi lah. Okey, tapi untuk yang untuk ini, yang akan ikut ke pertandingan, dia kena buat yang begini. Jadi yang sekarang ini, kalau kamu mau buat ini ataupun mau ikut kepada IPRD, mau buat ikut pertandingan, buat macam ni. Okay? Nanti saya tengok kalau kamu tidak faham. Okay, next. Untuk IPRD, untuk pertandingan IPRD, kita mesti isunya adalah PDP atau PDPR semasa pandemik COVID-19. Okay, isu PDP kita mestilah berkaitan dengan pandemik COVID-19. Masalah yang kita hadapi masa PDP kita ataupun masalah sosial murid di dalam semasa pandemik COVID-19. Ini untuk pertandingan IPRD ya. Untuk kita punya conference MLT itu dia tidak semestinya pandemik COVID-19. Jadi kalau kamu buat kajian tindakan mau ikut kepada pertandingan IPRD, mesti isu adalah isu pandemik. Okay? Yang isu pandemik ni yang sudah tertakluk ni adalah Cikgu Mix, Cikgu Hani Natul, Cikgu Erwin. Ini yang fasa pertama ni mereka memang akan ikut untuk pertandingan IPRD. Tapi untuk MLT ni yang sekarang ada ni terbuka. Okay? Kamu mau ikut untuk IPRD ataupun mau untuk conference, terbuka. Okay? Tapi kalau mau ikut IPRD, inilah dia punya garis panduan. Satu yang tadi itu dia kena buat dia kena buat pemerhatian, refleksi, merancang, melaksanakan tindakan. Dia mau tengok slot itu dulu. Okay? Dan juga mesti tentang COVID-19. Okay, next. Ini adalah cadangan-cadangan saja. Ini adalah cadangan-cadangan untuk COVID-19. Tiada lain. Ada sudah link hadiran. Cikgu Maria minta tolong post sekali lagi. Memang kalau sudah left tu dia hilang sudah. Okay. Ini adalah contoh-contoh. Okay. Nanti kamu tengok sendirilah kalau dia bersesuaian. Ini adalah contoh untuk isu saja. Untuk membuka minda. Okay, next. Okay, next saja ni. Okay, ini untuk IPRD yang ikut pertandingan lah. Dia mesti ada membuat pemerhatian. Okay, apa di dalam isi dia tu? Inilah, perhatikan isu dalam bilik darjah. Okay, contoh yang dia bagi tu Okay, markah pencapaian akademik murid yang kita perhatikan, keadaan fizikal mental murid, prasarana, sikap murid. Okay, ini contoh. Okay, lepas tu refleksi. Dia tidak semestinya begini nih. Dia turun ke bawah pun boleh. Ikut kreativiti cikgu, tapi dalam slide tersebut kita mesti buat 4 tadi tu. Membuat pemerhatian, merefleksi, apa lagi tadi tu? Merancang, melaksanakan tindakan. Okay. Next sejaklah cikgu. Cikgu Sharon, next sejak. Okay, ini pun saya rasa saya tidak perlukan. Okay, ini adalah soalan, tidak perlu. Okay, sorry ya. Okay, ini pun tidak perlu juga. Ini pun tidak perlu. Okay, next saja.
Ini semua adalah pergi kepada panduan penulisan pengenalan. Yang lain tadi tu kamu boleh baca untuk ikut selepas saya bagi penerangan tentang macam mana ikut EPRD tu. Yang macam ini kan. Okey, tidak perlulah sisi interaktif tu. Kita pindah sejak next sejak. Okey, kita next sejak. Ini semua diajar sudah ni. Macam mana mau buat refleksi, macam mana mau buat pemerhatian, macam mana mau buat refleksi. Okey, teruskan saja Cikgu Sharon. Semua ini adalah contoh-contoh sejak ni. Okey, macam mana panduan menulis kajian tindakan tu. Okey. Okay, jangan kita sampai silap macam mana mau buat dia punya pendahuluan. Perbandingan kajian tindakan dengan penyelidikan. Ini pun sebenarnya tidak perlu. Ini boleh dibaca saja ni. Okay, ini kajian tindakan, kesimpulan. Ini kita boleh baca sendiri. Saya mau, okay. Ini pun tidak ada kaitan sudah. Ini pun tidak ada kaitan sudah ni, semua ni. Okey, aktiviti pembudayaan itu sudah lari jauh dia punya tarikh-tarikh tu. Okey, tapi yang pasti September akan ada pertandingan lah September. Jadi sekarang baru Jun. Jadi kita masih ada masa. Okey, sekian dan terima kasih.